hal ini diiyakan oleh sahabat yang ada bersamanya. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an menyatakan, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika sekiranya kamu dengar di sebuah negeri itu terdapat wabak taun, maka negeri tersebut jangan masyarakatnya keluar dan jangan yang lain masuk ke tempat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Sidang penonton yang dirahmati Allah, izinkan saya memberi sedikit pendapat berkenaan dengan isu vaksin COVID-19. Sebahagian daripada kita menggunakan pandangan-pandangan sebahagian kecil ulama dalam mengistinbatkan hukum berkaitan dengan vaksin ini, sehingga seolah-olah memberi maksud dan bayangan bahawa tidak ada paksaan dalam pengambilan vaksin, dan mereka berdalilkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tukrihu mardakum 'ala at-ta'am fa inna Allaha yut'imuhum wa yaskihim, atau kama qala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, dan Imam Nawawi menganggap hadis ini adalah dhaif. Hadis ini dengan maksud jangan kamu paksa orang sakit di kalangan kamu untuk makan, kerana Allah lah yang memberi makan dan minum. Mengikut pandangan Ibn Qayyim dalam kitabnya Zad Al-Ma'ad juzuk yang keempat halaman 83, antara lain menjelaskan bahawa tubuh manusia bila mana dia melawan penyakit, boleh jadi semangat untuk makan, selera untuk makan jatuh merudum, bahkan mual dan muntah. Dalam situasi seperti ini, maka tidaklah sahaja seseorang memaksakan juga untuk makan dan minum, kerana ketika itu boleh jadi keadaannya makin tertekan dan dalam keadaan tidak stabil dari segi rawatan sakitnya itu. Justru kita nyatakan bahawa isu vaksin COVID-19, vaksinasi yang digunakan sekarang ini, dia berbeza. Pertama, kita nyatakan bahawa vaksin yang kita buat ini adalah lebih kepada pencegahan. Dia bukan rawatan. Pencegahan yang kita selalu dengar kenyataan daripada kata bidalang Arab, al-wiqayatu khairum minal ilaj, di mana mencegah itu jauh lebih baik daripada merawat. Kerana merawat ini berlaku selepas sakit, pencegahan berlaku sebelum daripada terkena. Jadi bila pencegahan ini kita lakukan, maka ini juga adalah salah satu daripada cara kita mengambil hukum asbab. Bayangkan Sayyidina Umar ibn Al-Khattab telah berjalan menuju musafir ke Palestin. Sebelum sampai, dia hendak bertemu dengan salah seorang sahabat yang terkenal, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Sedangkan di situ didapati Amin Hazihil Ummah, Abu Ubaidah ini berada di kawasan yang dikenali kawasan Amawas yang telah terkena taun Amawas. Bila mana Sayyidina Umar nak masuk, diberitakan ada wabak taun, Sayyidina Umar tak jadi masuk. Bila Sayyidina Umar tidak mahu masuk,
Maka Abu Ubaidah berkata, atafirru min qada'illah ila qadari, adakah kamu lari daripada qada Allah kepada qadarnya? Maka jawab Sayyidina Umar, afirru min qada'illah ila qadari, aku lari daripada qada Allah kepada qadarnya. Dalam arti kata lain, usaha kita berinteraksi dengan sebab-sebab yang memungkinkan membawa bala penyakit, maka kita elakkan sebab-sebab tersebut. Hal ini diiyakan oleh sahabat yang ada bersamanya. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an menyatakan, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika sekiranya kamu dengar di sebuah negeri itu terdapat wabak taun, maka negeri tersebut jangan masyarakatnya keluar dan jangan yang lain masuk ke tempat tersebut. Maka ini juga termasuk bagaimana cara kita berinteraksi dengan sebab. Kedua, hukum yang berlaku adalah hukum perseorangan dari segi sakit seorang ini, sedangkan vaksin ini hukum jamaah, maslahat jamaah dan maslahat ammah mengatasi maslahat fardiyah dan saksiyah. Jadi untuk menyelamatkan seperti inilah mereka menggunakan hal ni, bukan merawat tapi mencegah wabak melalui vaksinasi. Maka di situlah para ulama telah mengambil keputusan bahawa sewajarnya yang pertama kita mematuhi kehendak pemerintah, kerana tasarruful imam ala rakyati manutun bil maslahah, sebarang tindakan pemerintah berkenaan dengan isu rakyat maka diikat dengan maslahat-maslahat. Di sini alhamdulillah dapatan telah menunjukkan ramai di kalangan yang telah mengambil vaksin, antibodi tubuh mereka dari segi jangkitan yang terkena kepada mereka amat berkurangan. Kalau kena pun kebanyakannya stage 1 ataupun 2. Alhamdulillah. Dan ia telah diuji kaji dan dia telah ditestimoni. Dan kalau kita tengok negara-negara barat, kehidupan mereka seolah-olah hampir menuju kepada normal, kerana mereka menggalakkan vaksin dengan sebaik mungkin tanpa menafikan perlu menjaga SOP dengan sebaik mungkin. Saya dalam berinteraksi dengan hal seperti ini telah menyatakan bahawa banyak kali keputusan-keputusan di peringkat antarabangsa daripada Majma' Fiqh Islami Antarabangsa, daripada Dar Ifta Mesir, daripada Syekhul Azhar sendiri dan Lejnah Fatwa Al-Azhar, daripada Lejnah Fatwa daripada Emirat Arab Bersatu, dan banyak lagi negara termasuk tokoh-tokoh ulama yang berwibawa dunia telah mengemukakan jawapan semuanya menyokong supaya vaksin hendaklah diteruskan dan manfaatnya untuk rakyat semuanya. Maka pendapat yang menyatakan jangan bervaksin sebenarnya itu boleh merosakkan pelaksanaan vaksin yang sepatutnya kita semua dokongi secara bersama, kerana manfaat dan faedah kembali kepada setiap individu masyarakat, dan masyarakat tersebut keyakinan kepada masyarakat lain untuk berinteraksi dengan negara kita juga akan bertambah baik, dan ketika itu kita akan dapat keluar daripada kepompong seperti ini. Saya membaca dan meneliti satu jawapan daripada Syekh Abdul Malik Abdul Rahman As-Sa'di, bekas mantan mufti Iraq, dengan menghujahkan dengan dua hujahan tentang ambil vaksin bukan sebagai rawatan untuk pesakit tetapi mencegah wabak. Begitu juga berdasarkan kepada kias untuk menjaga daripada terkena wabak, berbeza dengan memaksa seseorang pesakit untuk mengambil ubat-ubatan. Dan kita juga melihat untuk kita berinteraksi hadis-hadis Rasulullah SAW dengan cara kita mengamalkan dua hadis, i'malud dalilaini aula min ihmalihima au min i'mali ahadihima. Satu kaedah,
Kita beramal dengan dua dalil jauh lebih baik daripada kita beramal dengan satu dalil atau kita mengabaikan kedua-duanya. Sebagai contoh, bila kita baca hadis supaya jarakkan daripada orang yang kena sakit kusta, firra minal majzum firaraka minal asad, kamu lari daripada orang kena pesakit kusta sebagaimana kamu lari daripada singa, supaya selamat. Tapi dalam hadis yang lain disebut la udwa wala tiarata, tidak ada penyakit yang menjangkit dan tidak ada burung yang membawa siar majam. Untuk lihat keadaan ini, maka di sana seolah-olah ada jenis penyakit-penyakit yang amat serius, yang jika sekiranya ketahanan antibodi seseorang itu lemah atau keyakinan dan keimanannya itu lemah, maka lebih baik dia mengambil jalan selamat, dia melarikan daripada tempat wabak atau orang seumpama itu. Maka inilah cara Islam, di mana antara satu sama lain kita raikan, dan ketika itu saya yakin pandangan-pandangan para ulama adalah semata-mata untuk membawa kepada kebaikan dan kemaslahatan kepada umum. Kita berdoa kepada Allah, moga-moga negara kita selamat daripada wabak COVID-19 dan seramai mungkin masyarakat dapat menerima vaksin. Dan saya amat syukur, alhamdulillah, fatwa telah dikemukakan di peringkat kebangsaan sudah hampir setahun betapa vaksin adalah perlu dan dia menjadi satu kewajiban apabila telah ditetapkan oleh pihak pemerintah. Justru marilah sama-sama kita bervaksin dan kita berdoa kepada Allah, moga-moga Allah selamatkan negara kita, bahkan negara umat Islam dan seluruh dunia daripada wabak COVID-19 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma shfi mardana warham mautana wa'afi mubtalana. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.